Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini, saudara. Mungkin hari ini teman-teman sibuk bekerja kerana hari permulaan bertugas. Saudara, doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Faizal Acul? Salam satu Malaysia katanya. Begitu juga dengan Raja Baizan, Raja Kamal, Raja Bazian, ya saudara. Apa khabarku? Semoga Sungai Petani sihat. Di sini panas nampak gayanya. Kepala pun naik gatal lah. Dia panas waktu siang ni, saudara. Apa khabar saudara Safri Zuhdi, saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam, saudara. Saya mengharapkan agar teman-teman sambil minum-minum petang ini kita melabun sedikit. Ya saudara Sayulan, waalaikumsalam. Itu juga saudara Ayub dari Tasik Cini, di Pahang, saudara Syed Ikram, saudara saya Ana katanya, saudara Syahar, saudara Barudin, ya saudara. Saudara Muhammad Muhammad Shanif, saudara Khanid, Pak Ngah Zamri, apa khabar Pak Ngah, saudara Azmir. Begitu juga dengan saudara Syah SHF Namishbah. Susah saya nak spell, tak tahu macam mana nak sebut, ya. Saudara Muhammad Syahani, saudara Syahar, ya, saudara Fafa Lina Zizi, saudara Puan Selamah Yusuf, selamat petang. Begitu juga saudara Abdul Hamid daripada Kuantan, katanya di Kuantan hujan renyai-renyai. Saudara Muhammad Said, salam warga Cinta Damai. Saudara Azrin Abdul Alin, terima kasih Raja Kamal, Raja Bazianku atas doa anda pada saya. Saudara Roslan Arifin daripada Ipoh Perak. Saudara Ramli Karim Suana, apa khabar saudara? Orang Keluang, ya. Saudara Syarul Nizam, saudara Adnan Ahmad, begitu juga saudara Azli, saudara Cik Bunga pun ada. Apple Azil, Rubidin, apa khabar? Idahman, salam. Sungai Petani katanya panas. Abdul Aziz dari Miri, saudara, Miri, Sarawak. Saudara Jentayu, saudara Syania Arsyad, saudara Muhammad Zaki, saudara Yusuf dari Semenyih. Semuanya katanya. Nama sedap juga, ya saudara Pak Tuan, saudara Adam Jebat, apa khabar Adam? Moga anda sihat, ya. Saudara Yusuf ke Yohanis, saya pun tak tahu, dari Semenyih katanya. Begitu juga saudara Azli, saudara Pak Syahar, saudara Adam Jebat ni, terima kasihlah hadir petang-petang bersama menemani saya, saudara. Saudara Saluddin Mahmad, untuk kita berlabun. Kita melabun seketika, saudara. Baik, saudara. Saya nak tanya anda makan apa petang ini? Saya tengah hari tadi makan nasi berlaukkan ikan kembung. Bukan ikan kembung, saudara, ikan pelaling. Dan juga ikan pekasam. Teman saya daripada Kedah hantar, memang sedap ikan pekasamnya, tapi tak tahu jenama apa, ya. Saudara Saluddin Mahmad, saudara Abdul Rahim Abdullah, semoga sihat selalu. Alhamdulillah, sedap tadi, saudara. Saya makan tengah hari dengan ikan pekasam. Bertambah selera, meleleh alio, saudara. Apa khabar Puan Noliza, saudara Sutra Naqiyah. Begitu juga dengan Bengawan Solo, saudara Wan, Puan Syarifah Hafifah dari Johor. Baik, saudara. Syarastus Amok ada, ya. Saya nak tahu anda makan apa, kuih-kuih apa petang ni, ya. Kita bercerita tentang kuih seketika sebelum saya menuturkan pencerahan pada petang ini, saudara. Saya tengok kiri kanan tengah ada 3 channel ni, saudara. Cuma saya tak boleh sebut. Kalau saya sebut salah satu channel itu, nanti dia off katanya. Ini masalahnya, channel-channel yang ada dalam media sosial ni, mereka sensitif, ya saudara Muhammad Syarul. Kalau saya sebut daripada channel ABC katanya, yang CD ni dia marah, dia off kan, dan dia ganggu. Ya saudara Wan, saudara Ilan Nordin,
Saudara Samsul Anwar hadir, terima kasih. Saudara Muhammad Syarul Abdul Karim. Baru nak sebut begitu tadi pun dah tengok satu-satu tu dah ada masalah pula dah. Sebab itu saya tak boleh sebut saudara. Narong Duang Don, saudara Wan, saudara Syarul Nizam makan roti bakar dengan telur setengah masak. Oh, saudara Syarul selalunya roti bakar setengah masak ni waktu pagi saudara. Yang makan tengah waktu petang ni pahala saudara Syarul. Saudara Samsul Anwar, terima kasih hadir. Ni ada line yang terganggu saudara. Mungkin sebab saya sebut ABC ke maknya. Saudara Ruslan Arifin, gulai tempoyak ikan patin dari Sangkor Sungai Perak. Oh, sedapnya tu saudara. Ikan patin, tempoyak. Saudara Abdul Hamid, dia makan cempedak goreng. Buah pokok sendiri. Kalau dari pokok sendiri tentulah manis, lazat rasanya saudara. Ini apa hal pula ni? Tiba-tiba diganggu. Itu keadaannya saudara. Saudara MRMF, saudara Aifa Ainis, saudara Datuk Keningau Sabah katanya. Saudara Winbo dari Keningau Sabah. Sekarang ni hujan lebat. Sebab itu malam tadi saya telah pun menyatakan di Sabah dan Sarawak besar kemungkinan hujan saudara. Ni saya kena off satu line dulu baru kita buat line baru. Itu keadaannya saudara. Aduh hai. Saya minta maaf lah teman-teman, keadaannya begitulah. Nak buat macam mana saudara? Saya ni pun bukan bijak sangat. Ya saudara, ini line, ini channel yang satu lagi saudara. Bila salah sebut je. So, Saadiah Jalani, Waalaikumsalam. Daripada Ion. Dan Ion di mana tu Puan Saadiah? Saudara Syam Osman, begitu juga saudara EJ, saudara Wan, saudara Niti, Nurliza, harap semua sihat ya. Dia minta, dia mendoakan semua sahabat-sahabat kita sihat. Mingkai Pak Cik katanya. Mingkai lah tu. Tu line yang Mingkai Pak Cik tu lah yang diganggu saudara. Sebab itu saya tak boleh menyebut mana-mana line, sebab itu tak tahulah macam mana sekarang ni pengendali media sosial mereka agak sensitif ya. Puan Saadiah Jalani, Puan Selamah Yusof, cencaru masak kicap dengan goreng pucuk keledek. Cencaru masak kicap. Cencaru ni selalunya orang makan dia belah belakang tu saudara, letak dengan apa ini sambal. Dan ada juga ini kelapa parut dan dibakar. Tapi nampak gayanya Puan Selamah Yusof dia masak cencaru masak kicap dengan goreng pucuk keledek. Masih sedap saudara. Saudara Abraham Manas, saudara Muhammad Wahab Mansur, saudara Abidin Desa. Baik saudara, saya selain kita bercerita tentang makan, saya hari ini ada berbual dengan sahabat saya daripada Terengganu, Datuk Abdul Rahman Bakar, dan kami berbicara perbezaan antara dulu dengan sekarang. Dulu tu sekitar dalam 20-30 tahun dulu ataupun 50 tahun dulu saudara. Bezanya dulu dengan sekarang. Ini segmen memori saya. Sebab saudara, 50 tahun dulu saudara, selalunya anak menantu ni saudara, dia hormat dan takut pada mertua. Dulu saudara, anak menantu ni, kalau pak mentua ni lalu depan pun kita rasa segan-segan. Tapi sekarang ni mertua pula yang takut dengan anak menantu. Itulah keadaan saudara. Sebab anak menantu dah berjaya dalam hidup mereka, pak mentua terus kekal. Kalau di kampung aja dia orang kampung, kalau buruh kekal buruh. Secara Saadiah Jalani, nasi goreng Cina pun mahal, RM9 ya. Aduh hai. Saudara Hafsah Junaidi, kalau RM9 tu bukan apa makanan rahmah tu ya Kak Cik. Saudara Abidin Desa, saudara Azli, saudara Wak Mansur. Dan 50 tahun dulu saudara, anak-anak ni dia lemah lembut kepada ibu bapa. Sebab dulu kalau pegang aja rotan tu mencanak-canak anak lari saudara. Tapi sekarang ni saudara, ibu bapa pula yang terpaksa lemah lembut dengan anak, kerana bimbang dan khuatir anak-anak ini akan lari meninggalkan rumah. Itu gambaran dulu dengan sekarang. Kita bezakan dulu dengan sekarang saudara, untuk kita renung-renungkan bersama saudara. 50 tahun dulu saudara, semua orang teringinkan ada ramai anak. Kalau di kampung tu anak 5, 7, paling cekai pun 7 orang lah saudara. Ada yang 10, ada yang 12 anak. Tapi sekarang ni saudara, ramai orang yang takut
untuk memiliki ramai anak. Mungkin dulu tak adalah fikirkan sangat soal kehidupan. Susah senang pun randuk aja. Tapi sekarang ni semua berkira-kira. Sebab kos untuk melahirkan anak di hospital ataupun hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Kalau swasta tu tinggi saudara. Saudara ayah Teh, dia kata bukan nak berpolitik, cuma mungkin saya boleh perpanjangkan bila ada kes ke hospital kerajaan, prosesnya sampai pengambilan ubat sampai 3 jam. Betul saudara. Itulah keadaannya. Saya insya-Allah kalau malam nanti kalau ada waktu luang pencerahan, saya akan cuba lontarkan keadaan ini sekarang ni saudara. Hospital kerajaan pun nak ambil ubat sampai 3 jam. Bayangkanlah kalau orang sakit. Itu keadaannya saudara. Terima kasih Ayah Teh dan teman-teman. Inilah keadaan yang kita alami. Sebab itu gamaknya sekarang ni saudara, ramai orang tak suka mempunyai anak yang ramai. Kerana kos untuk melahirkan anak agak tinggi dan untuk kos kehidupan begitu menyendatkan pemikiran kita saudara. Dan saudara, 50 tahun dulu saudara, anak kebanyakannya berbakti pada orang tua, hormat. Kalau di kampung tu sangguplah jadi penuh getah bersama, kalau menyangkul bersama saudara. Tapi hari ini saudara nampak gayanya orang tua lah yang terpaksa berbakti pada anak. Apabila ada pula anak-anak yang tidak mempunyai pekerjaan, duduk di rumah, tak ada kerja, jadi penganggur. Saudara, jadi ibu bapa yang runsing melihat anak-anak, jadi ibu bapa terpaksalah menyensing lengan untuk bekerja. Beza dulu dengan sekarang. Dulu memanglah anak-anak yang berbakti pada orang tua. Sekarang dah terbalik jadi kesnya. Begitu juga saudara, kalau dulu saudara, dulu ni zaman muda-muda saya dulu saudara, lelaki mengejar wanita untuk jadi kekasih ke, untuk kahwin ke. Sekarang dah berbeza saudara. Berhati-hati kalau anda lelaki. Tambah-tambah lagi zaman sekarang ni ramai gadis dia suka lelaki yang sudah berumah tangga, yang punya pengalaman. Sekarang ni perempuan pula mengejar lelaki. Mungkin kerana jumlah wanita semakin ramai. Sebab itu baginda Rasulullah SAW menyatakan, bila dunia hampir pada akhir zaman, maka jumlah kaum wanita mengatasi kaum lelaki. Dan kaum wanita pula mereka lebih mempunyai pendidikan yang tinggi, ramai. Berbeza dengan lelaki saudara. Jadi dulu orang lelaki kejar wanita, sekarang wanita mengejar lelaki saudara. Puan Rokiah Johari, Puan Suriah, jangan marah. Saya membuat perbandingan dulu dengan sekarang saudara. Dan saudara, kalau dulu saudara, untuk urusan nikah kahwin ni saudara, memang mudah. Amat mudah dulu. Sebab kita nak buat majlis perkahwinan, mempelai, lepas meminang, panggil Tok Imam aja, naik kadi datang rumah, terus buat akad nikah, selesai masalah. Sekarang ni saudara, kalau nak nikah bukan senang. Kena pergi ke pejabat agama, daftar, mengisi borang, kemudian ada ujian penyakit AIDS dan sebagainya. Sekarang, dulu tak ada. Tambah-tambah lagi kalau di kampung tu, sampai dekat rumah, mak bapak panggil naib kadi, akad nikah, sallu ala Nabi, usai masalah. Tetapi dulu saudara, untuk urusan perceraian memang sukar dan agak memalukan. Kalau didapati dalam kampung tu ada berlaku perceraian, orang kampung pandang serong saudara, sama ada pada suami maupun isteri. Berbeza sekarang saudara. Sekarang ni perceraian mudah melalui media sosial saja, SMS terus lepas cerai begitu. Berbeza dulu dengan sekarang saudara. Dulu nak kahwin senang, tapi nak bercerai susah. Tapi sekarang nak kahwin susah, bercerai itu mudah. Begitulah saudara, dalam keadaan dunia hari ini yang begitu maju ke depan, manusia mengejar kebendaan saudara. Begitu juga saudara dengan kehidupan kita berkeluarga dan berjiran. Dulu-dulu saudara, kita kenal semua jiran kita, tak ada masalah.
Sebab rumah pun tak ada berpagar. Boleh lambai, oi masak apa tu? Baik, dulu saudara, mesra nak duduk kampung saudara. Tapi sekarang, dulu ya kita kenal jiran tetangga kita, semua kita kenal saudara. Tapi hari ini saudara, sukar. Rumah sebelah rumah pun kadang-kadang kita tak kenal siapa dia, latar belakang dia siapa. Saudara Abidin Desa dia kata zaman dulu susah cari duit. Benar. Sekarang senang cari duit dan kejiranan itu semakin luntur. Malahan selalu saya katakan dalam masyarakat metro yang duduk di kota raya apa semua, mereka tinggal di rumah-rumah yang berkawal, itu gated house ataupun rumah yang ada kawalan. Artinya dulu kita bebas saudara. Balik ke rumah malam pukul berapa pun tak ada masalah. Sekarang ini saudara, kalau saudara nak bertemu dengan kawan-kawan kita, nak bertandang rumah jiran, nak bertandang rumah kawan saudara keluarga kita di kawasan rumah yang lain, kena ambil pas, kena tunggu giliran, kena tanya nak pergi rumah siapa, sebab ada jaga. Saudara dalam jebat sekarang orang lain yang tak kenal pun ada tukang hasut orang cerai. Betul. Jadi orang sekarang ni tak kenal pun jadi tukang hasut, mengakibatkan orang perceraian. Betul saudara dalam jebat berlakunya penghasutan. Sebab itu saudara, kalau kita ada masalah dengan rumah tangga kita dengan isteri, jangan cari orang ketiga. Kalau kita cari orang ketiga, mereka seringkali memberi nasihat yang salah, akhirnya berlaku perceraian saudara. Dan saudara, ini saya buat comparison ataupun perbandingan dulu dan sekarang. Hari ini bicara kita soal dulu dan sekarang. Lain ulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang saudara. Kerana dulu semua orang lelaki khususnya kena makan banyak. Makan banyak, orang tak kisahlah sama ada lemak ke protein ke, kerana nak bekerja. Mereka bekerja di sawah, mereka bekerja di ladang, mereka menjadi nelayan, perlu tenaga. Tapi orang sekarang saya ni mereka takut untuk makanan-makanan yang berlebihan. Kononnya kalau ada kolesterol ataupun lebih gula, mereka lebih jadi health conscious. Beza dengan mak bapak kita dulu di kampung saya, letak hidangan kadang-kadang satu periuk, balun bagai nak rak. Sekarang saya makan sikit saja. Saya ingat dulu arwah wan saya dulu tu selalu dia pesan, kalau kita makan nasi tu janganlah kita berbaki ataupun membazir. Katanya susah nak dapat sebutir beras ni pun, dia kata nak dapat sebutir nasi ni, dia kata kena tunggu 6 bulan ataupun setahun. Dulu-dulu pesan orang tua supaya kita makan berjimat-jimat. Tak boleh kalau makan nasi tu tak boleh jatuh. Kalau jatuh arwah wan saya panggil nenek saya lah, dia akan bising. Dia kata susah, dia kata nak makan. Sebab dulu nak tanam nasi ni, nak tanam beras padi ni sampai 6 bulan. Jangan bazirkan, kata dulu. Sekarang ni saya letak atas apa ini meja pun kadang-kadang tak berusik saudara. Dulu saudara, rakyat takut dengan kerajaan. Kalau dulu datang pegawai hasil negeri ke, pegawai polis ke, pegawai kastam ke, ataupun biro siasatan negara, ini 30-40 tahun dulu saudara, semua orang takut dengan kerajaan. Berbeza hari ini saudara, kerajaan yang takut dengan rakyat. Kena ingat saudara tu. Sebab rakyat adalah raja. Dulu kerajaan itu raja, rakyat ini rakyat lah. Sekarang ni rakyat itu raja yang menentukan sama ada seorang itu jadi menteri tak jadi menteri setiap 5 tahun sekali. Beza saudara. Dan juga saudara, 50 tahun dulu saudara, kalau waktu malam kita di rumah kita lah saudara, dulu di kampung tak ada masalah. Bila waktu malam sambil rasa kalau panas, tak adalah aircon, paling takut Jabatan Penerangan nak cek lesen TV. Betul saudara Jumri Abdullah. Dulu-dulu kalau tengok van ataupun kereta Jabatan Penerangan masuk kampung, kelang kabut sorok TV ataupun radio, sebab mereka akan memeriksa sama ada kita dah bayar lesen atau tidak. Sekarang tak ada dah saudara. Tidak ada keperluan bayar lesen TV, tetapi kalau tak bayar bulan-bulan dekat Astro, tak ada siaran. Betul saudara, Mon Syarif takut orang cek lesen radio. Begitu juga saudara, sekarang dulu saudara, kita duduk di rumah, kalau panas, malam-malam nak tidur, boleh buka tingkap. Tak takut saya buka tingkap, dapat angin, sepoi-sepoi bahasa, lega je rasa. Itu waktu malam saya, bukan siang.
Dulu tak ada masalah, tak ada orang Kedah kata tak ada kawak lah. Tak ada orang penjenayah. Dulu segala-galanya teratur. Hidup tentram saudara. Sambil baring-baring tu buka tingkap, tengok ke bulan. Saat ku renung ke bulan, teringat wajah si dia. Dulu saudara. Sekarang ni saudara berani buka tingkap, berani buka pintu waktu malam. Cari nahas saudara. Itu dulu dan sekarang. Beza saudara. Sebab itu petang ini kita berbicara soal dulu lain, sekarang lain. Ya saudara. Kemudian saudara, sebab saya melihat saudara, dalam hari ini kalau kita nak keluar rumah, terpaksa mangga sebesar-besar ini saudara, dikunci. Malahan kadang-kadang duduk di rumah pun, ke dalam rumah pun terpaksa pasang mangga. Saya kadang-kadang bila di rumah, bila rumah saya, cucu ada dalam rumah, ditutup pintu, pasang mangga lagi. Saya kata ini bahaya, jadi apa-apa kan susah. Dulu tak ada masalah, malam pun boleh buka tingkap. Saya Suren dia kata sistem kontrak Tuan Mahathir kenalkan harus itu malam nanti saudara. Itu malam nanti. Bicara politik malam. Dulu malam-malam dengar orang macam-macam bunyi unggas. Sekarang ni bunyi katak pun payah. Suria, benar. Sebab hidup di kota raya. Yang sekarang ni dipenuhi dengan irama lagu-lagu daripada kaca TV, daripada kaca radio saudara. As a service, terima kasih hadir daripada Parit Bunta. Ya, Saudara Ismail Manap. Jadi dulu kat kampung tu semuanya ahli keluarga, Saudara Abdul Hamid. Benar. Tak ada masalah pada kita. Dan tidak takut lah. Tapi sekarang ni nak buka tingkap waktu malam, seram babe. Tak ada apa-apa pun hidup di tengah kota raya. Saudara. Dulu saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang kita hajati susah. Ialah wang kecil, pendapatan kecil duduk di kampung. Tidak mudah saudara untuk kita mendapatkan apa yang kita suka. Nak beli piring hitam pun saudara kena kumpul duit saudara. Kalau kita nak beli baju ke, kena kumpul. Melainkan kat kampung saya dulu, macam saya ceritakan, tunggu Mak Khalid datang. Kalau Mak Khalid datang, dia bawa buntal tu, ada kain dalam tu, kita tengok pilih-pilih, boleh bayar hutang. Susah saudara dulu nak dapatkan kain pun berhutang. Tapi sekarang ni segalanya mudah. Ada duit cukup bulan. Kalau ada bonus pula tu saudara, pergi ke supermarket, pergi ke pusat-pusat komplek, tak ada masalah. Dulu susah saudara. Beza dulu dengan sekarang. Dan saudara, dulu orang-orang desa, anak-anak muda dari desa, mereka sanggup merantau ke kota raya. Itu perantau. Anak-anak. Jadi kalau orang bertanya, anak kamu di mana? Anak saya kerja Kuala Lumpur. Anak kamu kerja mana? Di Pulau Pinang. Itu you anak kat mana ni? Anak saya ada di Johor Bahru bekerja. Dulu saudara. Sekarang dah terbalik saudara. Kerana tekanan hidup di kota raya sekarang ni, orang kota sudah nak balik ke kampung. Sebab di kampung mudah dapat cendawan, boleh cari dekat tepi-tepi ladang tu. Kalau musim hujan ada cendawan kukuh, ada cendawan busut, saudara. Banyak. Ada tu nak makan sayur, pucuk paku, petik saja pucuk ubi, saudara. Tak ada masalah. Pucuk betik buat ulam untuk penyakit diabetes, saudara. Tapi di kota raya nak buat apa? Segala-galanya mahal. Kangkung pun sampai RM5-6, saudara, untuk secekak. Dulu tak ada masalah. Kalau di kampung, kalau setakat kangkung tu ambil aje lah dekat tepi-tepi paya tu. Itulah beza dulu dengan sekarang. Dulu segala-gala di desa murah sekarang. Pada hari sebab itu, warga kota dah nak balik ke kampung, balik ke desa. Tak macam dulu berlumba-lumba lah. Kalau dah besar je anak tu, lepas sekolah, mula nak cari pekerjaan di Kuala Lumpur khususnya saudara. Kerana di situ melihat ada penghidupan yang agak mewah. Tapi sekarang orang kota raya saudara semakin tenat. Kalau setakat pendapatan 2,500 sebulan, anda dianggap sebagai berada di bawah paras kemiskinan. Bayangkanlah, sewa rumah pun dah RM1,000 saudara. Tambang nak pergi bekerja, dan harga barang makanan di pasar agak naik. Nak cari ikan pun mahal. Ikan kembung sampai RM20. Kalau dekat kampung tu pasang aja pukat. Kalau yang ada sungai macam di Pahang ke, letak aja jari pukat tu,
dalam pukul 12 angkat balik. Adalah 2-3 ekor ikan patin. Kalau di Kuala Lumpur nak cari ikan patin, pita babe. Dulu walau tak kaya tapi hidup bahagia dan aman. Betul Puan Sharifah Zat Abdullah. Benar. Sebab itu sekarang ni saudara Zikri, sekarang segala-galanya mahal dan kita rasa runsing. Saya melihat ke mana kita sebenarnya saudara. Memanglah zaman-zaman dulu tu susah hidupnya tetapi senang di hati saudara. Susah sedikit tapi tak adalah. Susah tu tak boleh bawa tidur. Kita mudah dulu saudara, letak aja kepala dekat bantal tu dalam tempoh 5 minit terus berdengkur. Hari ni saudara masuk bilik nak tidur, kita mengira cicak-cicak di atas siling. Mula kira siling 1, 2, 3 untuk melelapkan mata saudara. Sebab pemikiran kita diganggu oleh kehidupan yang semakin tenat saudara. 50 tahun dulu saudara, anak-anak muda mereka suka menggunakan baju fashion. Dari segi fashion pula dulu saudara, anak-anak muda dulu saudara, macam saya katakan, baju wet look. Tadi saya terima kiriman kawan saya hantar gambar waktu saya mewakili sekolah bermain volleyball di Keruh, daripada Lumut pergi ke Keruh saudara. Dan waktu itu saya tengok gambar saya pakai baju wet look. Dulu anak-anak muda suka baju berbunga-bunga. Sekarang ni anak muda suka baju plain colour. Sebaliknya orang tua-tua pula yang baju berbunga-bunga. Aduhai. Baju cik abang kita berbunga-bunga. Tak payah lagi nak tanya apa ni, bunga itu siapa memilikinya. Bukan kira cicak, kita kira hutang tak bayar, gaji ciput saudara Zikri. Betul saudara. Saudara Puan Sharifah, kita petik sayur keliling rumah, makan ikan sungai. Dan ikan tu segar saudara. Kalau di kampung tak ada masalah. Sebab itu saya kata orang kota sekarang ni dah berlumba-lumba nak balik ke kampung, balik ke desa saudara. Dan 50 tahun dulu saudara, semua orang kalau boleh dulu nak sihat badan. Gemuk pun tak mengapa, perut buncit pun tak apa. Sebab dulu-dulu mengatakan kalau perut tu naik buncit mengatakan prosperous, ada makmur kehidupan. Wah, gemuklah sekarang ya. Maklumlah dah kahwin. Bila dah kahwin badan pun gemuk. Tandanya isteri pandai masak, laju je makan, berselera makanan yang dimasak oleh isteri. Tapi sekarang ni saudara, orang takut gemuk. Mulalah ambil apa ini pil, tahan selera. Tak berani sebab takut diabetes, takut obesity, takut ada jantung dan sebagainya. Memang akhirnya dia jadi diet. Saudara, 50 tahun dulu saudara, orang kaya-kaya ni dulu dia pura miskin. Saya dekat kampung saya tu ada orang kaya tapi dia pura-pura miskin. Sebab apa? Takut nak bayar, ataupun orang minta pinjam duit ke apa semua. Dia nampak tak nak menunjuk orang dulu saudara. Saudara Puan Suria Khan dia kata sekarang isteri malas masak. Benar. Saya tak kata isteri malas masak, tapi kadang-kadang tak nak masak buat macam mana. Kalau yang makannya 2-3 orang saja, lebih baik makan di kedai sajalah saudara. Dan hari ini saudara, kalau orang tu kaya, dia tak ada masalah. Tapi dulu-dulu kalau dia kaya, dia tidak menunjukkan dirinya. Tapi hari ini orang miskin tu tak belagak kaya. Ini jadi masalah saudara. Akhirnya pergi cari alung, ceti, gaji kecil nak pakai kereta besar. Isteri pula nak yang besar-besar. Mesti emas mesti ada di tangan. Dulu tak ada saudara. Biasa kita tengok orang tu kaya, dia ada kereta, rumah dia besar, tapi dia tidaklah berlagak saudara. Dan kalau dulu-dulu bila nak cari wang, pinjaman, nak buat peniaga dan sebagainya, susah saudara. Sebab bank begitu berhati-hati untuk memberi pinjaman kepada kita, pada warga. Kena tunggu dekat bank, jumpa pegawai, kena isi borang, kena kaji selidik, kena ada due diligence. Jadi datang pegawai bank tu nak tengok perniagaan kamu ni boleh maju atau tidak. Itu dulu saudara. Sekarang ni bank berlumba-lumba menawarkan pinjaman pada warga. Akhirnya ramailah orang muflis. Nasib baiklah yang bawah 50,000, kesan daripada PKP, yang membawa pada menteri telah pun menyatakan mereka boleh dibebaskan daripada tindakan kebankrapan ataupun muflis. Dulu saudara kalau muflis, dia tak boleh pakai kasut, dia cuma pakai slipper saja. Kalau orang itu muflis adalah menjadi kesalahan, naik kapal terbang pun tak boleh, nak keluar negeri tak boleh,
pakai sepatu tak boleh, cuma boleh pakai slipper. Sekarang ni saudara, orang lebih suka jadi muflis sebab tak perlu bayar hutang dekat bank. Puan Suria Khan dia kata betul lah, saya tinggal berdua. Memang kalau berdua nak masak apa saudara? Dulu saudara, ini agak ini perlu keserahayati. Ini memang benar-benar saudara. Dulu dekat rumah kita di kampung ke, di mana-mana pun saudara, kita makan dalam rumah bersama keluarga, jamu selera sebagainya. Bila perut nak keluar isi perut tu saudara, kita buang air besar, tandas kita di luar rumah. Ingat dulu saudara, itu jamban gantung ataupun tepi sungai, sambil duduk mencangkung atau banir kayu tu, saudara, pelepuk-pelepuk ikan pun datang, sambar apa yang ada dalam isi perut kita. Dulu saudara, makan dalam rumah, buang air besar di luar rumah. Sekarang ni terbalik saudara. Makan di kedai di luar rumah, tapi buang air besar dalam rumah. Dunia hari ini saudara, segala-galanya dah terbalik saudara. Itulah keadaannya saudara. Dan kalau saya lihat dululah 20 tahun dulu, orang tua ni dia suka dan membaca Al-Quran. Saya ingat lagi, Allahyarham, kami panggil Pak Bali lah, pak saudara saya dulu tu, dia duduk di rumah lepas dia makan tengah hari, sambil berbaring ataupun duduk dengan angin sepoi-sepoi bahasa dari Sungai Dinding tu, dia duduk kat situ, dia baca Quran, dia baca sirah. Tapi orang kita sekarang ni, dia tak suka baca Quran. Apa berat? Mereka baca dalam WhatsApp. Apa yang ada dalam WhatsApp? Tak ada telefon, kelang kabut jadinya. Begitulah bezanya saudara, dulu dan sekarang. Segala-galanya banyak perbezaannya. Saudara, Mak Syarim dulu tanda alih. Betul saudara, yang tukang ambil, tukang angkutnya tu malam-malam, apek-apek ni datang. Ingat saudara? Dulu cikgu dan polis dihormati, kata Sazan Anugerah Bakti. Sekarang ni wakil rakyat kena hoi hoi ya ho. Saudara, Sazlan Sazali berniaga, setuju sekarang berniaga di Kuala Lumpur orang tempatan. Sekarang yang berniaga di Kuala Lumpur adalah orang luar. Tadi pun saya tengok juga ada satu kampung orang luar lebih banyak berniaga daripada kita. Dulu saudara Jomri surat khabar 25 sen, sekarang RM1. Segala-galanya sudah jauh berubah. Jadi dalam perubahan ini kita harus menyediakan generasi kita, pertama sekali mereka kenal adab dan sopan dengan keluarga. Sebab itu saya katakan tadi, dulu-dulu anak-anak takut dengan ibu bapa. Sekarang ni ibu bapa pula takut dengan anak-anak. Betul saudara Adam Jebat, dulu roti canai 30 sen. Zaman saya 20 sen, kedai Harun di Coket. Sekarang ni tak dapat, RM1.50 sen, RM2.50. Kalau pula roti tisu tu saudara, kedai-kedai mamak ni ada jual sampai RM3.50, RM4, tak ada apa pun. Itulah berbezanya. Saudara Azli, dulu bekas banduan dihina, sekarang bekas banduan. Hai saudara Azli, tak boleh begitu. Tak boleh kata begitu, saudara, tak baik. Jangan. Sekarang ni masyarakat kita berbeza pandangannya saudara. Saudara Mak Yusof, saya kalau boleh lah saudara, saya haraplah dalam bila saya memberi pencerahan, kita seboleh mungkin jangan kita menghina orang lain. Apa yang saya lontarkan untuk kita fikirkan bersama, untuk kita jadikan sebagai iktibar, menjadikan panduan dan tauladan saudara. Bezanya, bagi saya kata, lain ulu, lain parangnya, lain dulu, lain sekarang. Dulu hidup kita memanglah tak begitu mudah, susah saudara, tetapi hati kita tak susah. Sekarang ini segala-galanya mudah. Namun untuk kita mencari upaya untuk mendapatkan apa yang kita hajati itu selalu sukar saudara. Dan gaji pula sekarang, dulu gaji kecil. Saya ingat saya mula-mula bekerja dulu gaji RM375 sebulan. Sekarang kalau dapat RM3,700, saya kata saya jalan pun melelong saudara. Itulah keadaannya saudara. Sambil santai-santai makan kuih-kuih, fikir-fikirkanlah apa yang saya lontarkan hari ini. Fikirkanlah dulu dan sekarang. Dulu-dulu lelaki mengejar wanita, anak Mak Ngah ke, anak Cik Limah ke, tengok ada peluang ni. Dulu, sekarang ini lebih-lebih lagi kalau anda suami orang. Sebab itu bacalah dalam banyak ini media sosial apa yang berlaku berantakan rumah tangga, kerana anak-anak gadis pun suka kejar orang yang sudah berkahwin. Jadi saya fikir-fikirkanlah, lain dulu, lain sekarang.
Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.